Assalamualaikum dan salam syaraku sayang, bersama saya Al-Fairis Jumurin. Tumpuan berita, Sarawak akan memasuki fasa peralihan ke endemik serta membuka semula pintu sempadannya bermula hari ini 1 April 2022. Sehubungan itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menggesa rakyat Sarawak agar terus berwaspada serta mengikut protokol kesihatan yang ditetapkan dan juga mengetahui garis panduan terkini yang akan berubah dari semasa ke semasa. Dalam satu kenyataan media pada Rabu, beliau menegaskan bilangan kes baharu serta tahap jangkitan COVID-19 telah menunjukkan tren penurunan pada Mac 2022. Menurutnya, ia boleh dikaitkan dengan statistik vaksinasi negeri iaitu sebanyak 89.19% daripada bilangan populasi Sarawak yang layak telah mendapat dos penggalak vaksin COVID-19 setakat ini. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menyeru kepada semua yang masih belum menerima dos penggalak agar tampil untuk mendapatkan dos penggalak berkenaan. Tambah Premier Sarawak, fasa peralihan ke endemik mencerminkan kehidupan rakyat beransur pulih dan bergerak ke arah normal seperti sebelum penularan wabak COVID-19. Dalam pada itu, beliau merakamkan penghargaan kepada rakyat Sarawak di atas ketabahan, kesabaran serta disiplin dalam mematuhi semua prosedur operasi standard SOP ditetapkan dan juga pelbagai inisiatif kerajaan dalam menangani wabak COVID-19 sejak 2 tahun lepas. Berita seterusnya, sektor utiliti dan telekomunikasi sangat penting kini bagi meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur terutamanya transformasi digital dan pembangunan sosial ekonomi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg memberitahu penubuhan portfolio telekomunikasi dalam Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi baru-baru ini mempunyai peranan yang lebih besar dan penting dalam perjalanan ke arah ekonomi digital dan era ekonomi baharu. Menurut beliau, pembentukan kedua-dua kementerian itu adalah selaras dengan objektif kerajaan negeri untuk menyediakan infrastruktur asas iaitu bekalan air dan elektrik tanpa gangguan yang diperlukan untuk mengubah ekonomi kepada pendigitalan. The formation of these two ministries are in line with our objective, one, to provide the basic infrastructure that is needed to transform our economy towards digitalization. That is, the supply of water without disruption and the supply of power, electricity, without disruption. Added to that is the facility to communicate, telecommunication facilities that will connect every sector of our economy. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Sarawak Utility and Telecommunication Conference 2022 SUTC 2022 yang bertemakan Challenges and the Way Forward in Providing Utilities and Telecommunication in Sarawak by the year 2030 di Kuching pada Khamis. Premier Sarawak menambah walaupun terdapat isu dan cabaran di kawasan terpencil, negeri ini masih berada di landasan yang tepat dalam menyediakan kemudahan asas sepenuhnya sekaligus memberikan manfaat kepada rakyat. Katanya lagi, penubuhan sekolah antarabangsa berdasarkan sukatan pelajaran Cambridge untuk memberi penekanan kepada bahasa Inggeris dan bahasa utama yang lain termasuk bahasa Mandarin bagi membolehkan untuk berkomunikasi dengan pemain global yang lain. And what we are doing now, up to the year 2026, and then thereafter, the question of talent among Sarawakian. We are now, as you know, we are putting up international school based on Cambridge syllabus. We also give emphasis on English as well as other important language, including Mandarin, beside our national language. And with command of this language, you can also connect yourself with the other global players. With that in mind, Sarawakian mind should be global. No longer talking about Sarawak, but beyond Sarawak. And we become
the major player in this region. Laporan berikutnya mengenai sebanyak 11,500 kotak sumbangsih raya 2022 akan diagihkan pada tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kementeriannya telah mengenal pasti 10 agensi penerima terdiri daripada pasukan keselamatan dan agensi penguatkuasaan yang akan bertugas pada Lebaran tahun ini. Antaranya, kata beliau, Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Jabatan Penjara Malaysia JPM, Jabatan Imigresen Malaysia JIM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDRM, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA. Berucap ringkas dalam majlis penyerahan itu pada Khamis, kotak sumbangsih yang diagihkan merangkumi 5 jenis barangan iaitu serunding daging, nasi impit, kek buah, kacang botak dan muruku. Penghantaran, penerimaan dan pemeriksaan kualiti produk pembekalan ke Wisma Wanita bermula pada 25 Mac sehingga 29. Pembungkusan bermula sebenarnya kemarin dan insyaAllah akan siap pada 1 April. 1 April adalah esok. Dapat siap kan 1 April. Tambah Datuk Seri Fatimah, simbolik penyerahan kepada agensi penerima dijangka disempurnakan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg pada 8 April ini. Manakala ziarah penyerahan ke agensi-agensi penerima pula akan diadakan pada masa yang terdekat. Seperti sebelum ini kita akan agihkan ada rombongan kami, bukan rombongan kakian rombongan dari kementerian, kita ziarah agensi dan secara simbolik menyampaikan kotak. Dalam majlis itu, Datuk Fatimah turut sama membantu dalam penyediaan sumbangsih bersama Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti 1, Datuk Rozi Yunus serta Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti 2, Muhammad Raziz Hitam. Sumbangsih Raya merupakan program tahunan kerajaan melalui Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak semenjak tahun 1990 sebagai tanda penghargaan kepada semua pasukan keselamatan serta penguatkuasaan yang bertugas semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri. Dalam pada itu, peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM tahun 2021 bagi sesi kedua dijadualkan berlangsung mulai 5 April hingga 19 Mei depan. Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Dr. Abang Hud Engkeh berkata, peperiksaan SPM 2021 sesi kedua itu melibatkan calon positif COVID-19, calon yang diarahkan kuarantin, calon yang terkesan banjir dan calon yang mendapat kebenaran khas pengarah peperiksaan. Menurutnya, ia merupakan ketetapan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM kepada calon-calon yang dibenarkan menduduki peperiksaan SPM 2021 bagi sesi kedua. Beliau berkata demikian semasa majlis kesyukuran pengurusan peperiksaan SPM 2021 bagi peringkat Sarawak di Sekolah Menengah Teknik Sejingkat Kuching baru-baru ini. Dalam pada itu, beliau memohon calon-calon yang bakal menduduki peperiksaan SPM 2021 sesi kedua untuk menyemak, mengesahkan dan mencetak penyataan pendaftaran peperiksaan yang mengandungi maklumat pusat peperiksaan yang ditetapkan, tarikh, masa, kod dan kertas peperiksaan mulai 1 April nanti. Katanya semua maklumat tersebut boleh didapati melalui pautan seperti tertera. Balik ke laporan harian COVID-19, dengan Sarawak mencatatkan 639 kes baru pada Khamis sekaligus meningkatkan jumlah kumulatif kepada 298,341 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan memberitahu jumlah kes tersebut merangkumi 193 kes kategori 1, 442 kes kategori 2, 3 kes kategori 3 dan 1 kes kategori 5. Kes-kes baru ini dikesan di 34 daerah di Sarawak seperti tertera. Kenyataan sama juga memaklumkan terdapat 3 kes kematian baharu akibat wabak tersebut.
Sedikit berita sukan, 2 gol pada babak kedua memastikan pasukan Kuching City FC KCFC melangkah ke pusingan kedua saingan Piala FA 2022 selepas menundukkan UiTM FC di Stadium Negeri Petrajaya pada malam Khamis. Sentuhan kurang menjadi jentera serangan pada separuh masa pertama menghampakan hasrat kedua-dua pasukan untuk mencipta jaringan. Kebuntuan itu akhirnya terlerai pada minit ke-56 setelah pemain gantian tuan rumah Syafizi Iqmal Muhammad Kirudin berjaya melepasi pertahanan UiTM FC sebelum menewaskan penjaga gol lawan Robson Randy Rining untuk gol pertama KCFC. Gol itu menyemarakkan semangat juang KCFC dengan terus menggasak kubu lawan untuk menambah jaringan. Usaha gigih anak didik Irfan Bakti Abu Salim terbalas apabila tandukan pemain tengah KCFC Muhammad Alif berjaya menerjah gawang UiTM buat kali kedua pada minit ke-62 selepas menyambar hantaran Rames Lai Ban Huat. KCFC berpeluang menambah gol ketiga namun nasib tidak menyelbelahi penyerang importnya Abu Kamara yang terlepas percubaan pada minit ke-89. Keputusan itu kekal hingga tamat masa perlawanan. Meskipun menang, ketua jurulatih Irfan Bakti masih belum berpuas hati dengan persembahan pemainnya terutama ketumpulan jentera serangan import. Sekian edisi tengah hari bersama saya Al-Faris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Terus patuhi SOP dan pastikan anda mengambil dos vaksin penggalak bagi meningkatkan imuniti badan. Salam UKAS.